Satu. Pada hari ini saya nak share dengan anda semua tentang isu konten. Isu konten di bawah khusus pengajian akhlak PMK 3103. Nama saya Ashraf Daham bin Rashidi. Sebab saya memilih isu konten ni sebab dia berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai seorang guru. Dan saya yakin anda semua pernah konten, betul tak? Pernah. Saya yakin. Jangan nak tipu. Saya yakin semua dalam kelas ni pernah konten. Sekacau ni salah. Saya tahu lah. Ya. Contohnya apa? MPQ, perhimpunan. Ada. Apa lagi? Macam-macam konten. Jadi saya yakin saya pilih isu konten ni isu yang tepat lah untuk menegur anda semua supaya jangan konten. Best tak konten lah cuma? Ada. Kita tengok sikit isi kandungan. Ada 5 je. Anda boleh lihat lah semua ni nanti saya akan terangkan. Kita pergi pada pengenalan. Apa benda konten? Konten ni, konten sekolah ni kita definisikan sebagai perbuatan yang tidak adil ke sekolah tanpa pengetahuan atau izin guru. Bila guru tak tahu, jadi kita dianggap sebagai konten lah. Dan ibu bapa pun dia tak tahu anak-anak ni pergi ke sekolah. Jadi dia tanpa sebab tidak adil ke sekolah. Jadi sebabkan tak ada sebab, dia dikira sebagai konten. Macam hari ni siapa yang tak ada dalam kelas? Syarif saja. Syarif dia tidak dikira konten sebab dia ada surat. Ada surat. Jadi dia tidak dikira konten. Dia ada MC. Rahman dia konten sementara. Mesti dia masuk lebih. Seterusnya. Konten sekolah dan tidak langsung merupakan satu kesalahan bagi setiap pelajar kerana telah melanggar kewajipan sebagai seorang pelajar untuk hadir ke sekolah. Pelajar ni dia ada tanggungjawab. Satu, datang sekolah untuk belajar. Itulah tanggungjawab kita sebagai pelajar. Saya nak tunjuk sedikit video. Jom tengok video ni. Laskar video ni. Malam korang tak datang sekolah kan? Bagi sebab Haziq, saya sakit perut cikgu. Kat sekolah kan ada tandas. Cikgu tak terima alasan tu. Sini kau. Aiman, kamu pula kenapa? Saya tak siap kerja cikgu. Takut cikgu marah nanti. Saya pun malas nak datang ke sekolah semalam. Wah. Kau ingat di sekolah bapak kau punya nak suka-suka ponting. Sini kau. Adoi, sakit cikgu. Tahu pun. Dan kali jangan ponting lagi. Loh Aizat, kamu kenapa ponting semalam? Saya positif varian baru semalam. Kena kuarantin. Tu yang tak datang. Kuarantin sehari je ke?
Taklah, patutnya lama lagi. Tapi sebab semangat saya kuat nak belajar, datang aja lah. Ha, ha, ha. Oh man. Okey. Siapa yang boleh rumuskan video ni? Aziz. Aziz, apa yang anda faham video ni? Apa? Manusia ni tak lagi daripada mencipta alasan lah. Nampak? Pelbagai alasan, terutamanya Aziz. Aziz bagi alasan apa ni? Sakit perut. Sakit perut terus tak datang sekolah. Macam lah kat sekolah tu tak ada tandas. Lepas tu yang akhir sekali, siapa nama dia? Rohaizat. Rohaizat, dia bagus lah. Dia alasan dia macam Syarif lah. Dia tak sihat kan. Dia dapat MC. Tapi dia tapi Rohaizat ni dia bagus. Walaupun dia orang kata dia sakit kan, varian baru, tapi dia tetap datang lah untuk belajar. Itu semangat yang bagus. Okay, kita tengok sedikit statistik salah laku disiplin pelajar pada tahun 2017. Okay, kalau kita tengok kontes sekolah ni berada dalam tangga nombor 1 lah. Dia sebanyak 67,053. Betapa ramai yang orang yang murid yang kontes sekolah. Yang ni termasuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Kalau kita tengok 1.40% bersamaan 67,000 daripada hampir 5 juta pelajar. Okey, siapa tahu jumlah pelajar tahun lepas ada berapa? Sekolah rendah, sekolah menengah. Tak tahu. Okey, tahun lepas kalau saya kaji dalam 6.5 juta lah, plus minus. Ini ada pertambahan pelajar lah. Jadi kalau peratusan naik, confirm lah makin banyak lah salah laku konten sekolah ni. Mungkin masih kekal dalam tangga nombor 1 lah. Okay, kita tengok punca gejala konten. Okay, faktor pertama mestilah ibu bapa. Jadi kerutuhan institusi keluarga penyumbang utama kepada gejala konten di sekolah. Okey, ibu bapa yang selalu bergaduh akan menyebabkan anak ni terabai dan mudah untuk melakukan perkara yang tidak moral. Jadi kalau kita lihat konten ni sebenarnya pelbagai. Dia dan salah satunya adalah pada ibu bapa lah. Tapi punca gaduh ni juga boleh menyebabkan anak tu tidak suka suasana di rumah dan dia pun menganggap sekolah tu sebenarnya tidak penting. Jadi dia akan lakukanlah perkara yang tidak moral seperti konten. Saya nak share dengan anda satu cerita ketika saya praktikal. Saya waktu hari ni saya kelas awal pagi. Saya akan cek kehadiran lah murid. Tu ada seorang murid tu, dia tak datang. Tak apalah, saya pun tanya dah dia tak datang. Esok tu saya tanya. Esok dia datang, saya tanya, kenapa awak tak datang malam? Lepas tu alasan yang dia bagi macam tak berapa nice lah. Sebab dia kata dia tak datang sebab lewat. Pagi tu dia lewat. Jadi saya tanya pula, kenapa lewat? Rupanya malam tu dia pergi tengok wayang dengan mak ayah dia. Ahad malam tu kan, Isnin tu dia tak datang. Ahad malam tu dia tengok wayang dengan mak ayah dia. Mungkin lewat malam lah kot bawa balik. Dan esok pagi tu dia bangun lewat. Jadi mak ayah ni pun cakap tak payahlah pergi sekolah, konten je lah sehari. Jadi saya agak terkilan lah dengan alasan tu untuk dia konten. Sebab punca dia daripada ibu bapa tu sendiri. Jadi ibu bapa ni main peranan lah supaya anak ni sentiasa ada ke sekolah. Okay, yang seterusnya adalah faktor sekolah. Motivasi dan minat belajar dalam diri murid yang sangat rendah. Okey, faktor sekolah pun mainkan peranan sebab murid ni dia ingin belajar satu yang baru. Jadi kita kena variasikan cara mengajar kita supaya murid ni dapat menarik, dapat tingkatkan motivasi dan minat dia.
Seterusnya, faktor yang ketiga adalah kemudahan untuk berhibur banyak dibina di sekitar kawasan sekolah. Jadi punca murid lebih berminat untuk berhibur berbanding ke sekolah. Kalau kita lihat dalam konteks murid ni, dia akan pergi berhibur ke clubbing kan? Kalau murid-murid kecil tak kan? Jadi sebenarnya kalau konteks murid ni saya nampak dia lebih kepada cyber cafe lah. Pusat hiburan yang kecil-kecil lah, cyber cafe. Kalau dia tak dapat cyber cafe pun dia melepak di taman lah dan sebagainya. Jadi bila banyak tempat untuk berhibur ni di kawasan berdekatan sekolah, jadi murid-murid ni senang untuk akses tempat berhibur tu dan dia akan konten. Ini contoh murid yang dipenjara kerana konten. Seterusnya adalah kesan menjadi konten. Yang pertama, semestinya pencapaian akademik semakin merosot. Anda setuju tak kalau statement ni pencapaian akademik semakin merosot sebab konten? Setuju tak? Tapi kalau orang tu dia gifted, dia orang bijak, dan ada juga orang gifted dia rasa sekolah tak penting, jadi dia konten. Kalau itu macam mana? Tak boleh juga lah, minyak tak dalam gedara. Jadi semestinya pencapaian akademik akan merosot sebab kita banyak benda yang kita tertinggal bila kelas tak datang kelas. Macam waktu praktikal tu, saya ada tanya juga murid tu kenapa dia lambat. Dia kata dia lambat sebab bangun lewat. Lepas tu saya cakap kalau lewat tak apa, awak datang je, at least awak tak tinggal banyak lah. Mungkin dapat dah sikit ilmu hari tu. Betul atau kena pagi tinggal kan, mungkin kelas lepas tu kita dapat join. Tapi dia cakap dia takut sebab cikgu marah. Jadi tak valid lah, maksudnya tak perlu pun nak marah murid tu kalau lewat. Kita mungkin boleh nasihat lah murid tu. Yang seterusnya, masyarakat akan memandang serong. Semestinya buatan konten ni tidak disukai lah oleh masyarakat kita. Sekali anda buat kesilapan, masyarakat akan pandang serong pada anda selama. Kita pergi kepada carangan untuk penyelesaian masalah konten. Yang pertama, ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan akhlak yang baik sejak dari kecil. Macam biasalah, ibu bapa ni kita tunjuk dia murni kepada anak tu, untuk anak tu mencontohi ibu bapanya. Seterusnya, ibu bapa perlu membantu pergaulan anak-anak mereka pada setiap masa. Jadi konten ni sebenarnya dipengaruhi oleh rakan-rakan kita sendiri. Kadang kita tengok kawan tu konten seronok lah dia ni, tak pergi kelas, kita pun terjebak tadi, kita pun ikut dia konten. Jadi ibu bapa ni dia kena pantau anak dia, kena dapat anak dia kawan rakan-rakan yang selalu bersama. Ini contoh lah, contoh bapa yang mendidik anak dia dengan baik. Ini berdasarkan hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maksudnya setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, jadi bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi ibu bapa lah yang nak tentukan anak ni bagaimana keadaan anak ni bila mereka dewasa. Jadi ibu bapa mainkan peranan untuk mencorak kehidupan anak. Seterusnya adalah peranan pihak sekolah. Pihak sekolah boleh menasihati murid di perhimpunan sekolah tentang kelebihan menuntut ilmu. Ada satu hadis, siapa saya rasa ramai yang hafal. Hadis tu kata orang yang menuntut ilmu ni dipermudahkan jalan untuk ke mana? Dipermudahkan jalan untuk syurga. Kita datang kelas ni pun Tuhan dah mudahkan kita jalan ke syurga. Kita kena ingat kelebihan untuk ilmu. Yang kedua, pihak sekolah
sekolah pastikan peraturan dipatuhi oleh murid-murid, merekod kehadiran murid secara berkala. Okey, ini antara inisiatif lah sekolah boleh buat. 3 kali tak cukup datang, 3 kali datang keluar surat tunjuk sebab macam itu kita buat surat. Ni contoh lah. Contoh cikgu yang cakna dengan anak murid. Dia paksa anak murid itu pergi sekolah pula, jangan ponteng. Okey, daripada Syafar radhiyallahu anhu kata bahawa sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahu al-malaikah ajnihata ridwan bima yasna." Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, maksudnya tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengembangkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut kerana redha dengan apa yang ia kerjakan. Okey, dasar hadis ni banyaklah. Orang kata kelebihan kita sebagai penuntut ilmu. Para malaikat ni dia kembangkan sayap dia untuk kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Okey, yang terakhir, peranan rakan sebaya. Okey, rakan ni merupakan antara pengaruh terbesar dalam membentuk akhlak seorang. Okey, kita kena ingatlah, akhlak kita pada hari ni adalah pengaruh pada hasil rakan kita. Kalau orang tu akhlak yang tak elok, kemungkinan pengaruh besar dia adalah rakan dia sendiri. Okey, rakan-rakan perlu sentiasa menasihat pelajar yang ponteng dan mengajak mereka bersama-sama ke sekolah. Macam ni untuk kita cegah lah. Orang kata kalau kita nampak rakan-rakan ponteng, kita nasihat dia. Okey, nasihat dia dan kita tarik dia lah untuk pergi ke kelas. Kita usaha supaya dia pergi kelas dengan kita. Ni contoh, pergi ke kelas sama-sama. Macam Kemah pergi kelas apa? Naimah. Dia ajak Naimah lah untuk tak ponteng. Bagus lah Kemah, dia ajak Naimah tadi pergi kelas. Okey, ini berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Okey, definisi orang yang bertakwa ni, kita menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi kita kena pegang ayat ni dalam kehidupan kita. Okey, kesimpulan pada isu konten ni, ikan aku pelajar iaitu masalah konten sekolah mendatangkan banyak keburukan dan dapat dielakkan sekiranya pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat mengambil peranan masing-masing agar perkara seperti ini tidak lagi berlaku dalam kalangan murid. Okey, kalau kita nak cegah ni, banyaklah pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat ni dia kena sama-sama bantu untuk cegah konten ni. Kalau pihak sekolah mungkin dia akan ketatkan peraturan, dan ibu bapa pun dia kena pastikanlah anak dia ni pergi ke sekolah, bukannya pergi ke tempat lain, pergi entah benda lah pergi Dan masyarakat ni dia nampak, dia biar je. Tak boleh lah. Dia nampak orang tu pergi sekolah, orang pergi sekolah, lepak dekat taman, Isap apa weh? Isap bong. Isap bong lah, apalah, isap gam lah. Jadi masyarakat ni peranan juga lah. Takkan kita nak tengoknya masyarakat kita akhlak macam tu kan. Jadi sama-sama kita banteras isu konten. Okey, sekian, terima kasih. Jangan konten.